Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah sekalian? Sihat semua hari ini? Okay, alhamdulillah kita bertemu dalam ruangan ini untuk menyambung perbincangan berkenaan dengan metodologi dakwah ulul azmi, ibrah dan hikmah untuk muslimah. Kuliah bulanan kita lah kan. Pada bulan lepas kita cuti sebab ialah masjid tutup dan banyak pusat pengajian juga terpaksa dihentikan. Jadi tak sangka pula ya, lama masanya. Tapi alhamdulillah pada bulan ini kita teruskan juga kuliah kita, tapi secara online. Tak apalah ya, boleh juga. Baik, so di sini kita akan sambung ya perbincangan tentang ulul azmi yang seterusnya, iaitu masih lagi berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan bila saya lihat kembali perbincangan kita dah sampai ke muka surat 386. Notanya masih ada lagi tak muslimah? Rasanya ada ya. Masing-masing ada notanya kan? Kalau tak ada kena minta Ustaz Khairul lah. Okey. Baik. Kita berada pada muka surat 386 di poin yang ke-8. Iaitu tentang Fir'aun mengaku sebagai ilah. Itu sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang berhak untuk disembah. Okey. Jadi di sini kita lihat ya, kalau saya nak ingatkan kembali apa yang pernah kita bincangkan pada sesi-sesi di bulan-bulan yang lalu, kita dapati Nabi Musa alaihissalam, sebab kita berada pada tahap C ataupun pada fasa yang berikutnya. Kalau nak rujuk pada muka surat 380, kita dapati di situ diletakkan satu bab khusus dalam tajuk ini berkenaan dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan kejadian di Mesir. So, kita dah masuk kepada perbincangan tersebut, poin 1 sampailah kepada poin yang ke-7. Dalam poin 1 hingga poin 7, kita dapati bahawasanya Nabi Musa ketika dia datang berjumpa dengan Fir'aun, di sinilah arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada Fir'aun agar dia sedar tentang dirinya sebagai makhluk Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Okay, dan pada masa itu kita dapati Nabi Musa alaihissalam dengan ayat-ayat Al-Quran yang dah kita bentangkan pada bulan-bulan yang lalu. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan beliau tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, tentang penciptaan langit. Setiap penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, ia merupakan sesuatu yang seharusnya menjadikan dirinya sedar tentang bahawa ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang maha agung dan maha pencipta dan segala-galanya. Tetapi kita lihat ya, Fir'aun dia tak nak melihat semua yang dibentangkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu tadi sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita dapati ya, Fir'aun mula mengangkat untuk dia menolak apa yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka dia pun mengingatkan kepada kaumnya yang ada di sekitarnya tentang ketuhanan dia. Sebab itu di sini kalau kita rujuk pada poin yang ke-8, ada satu ayat Al-Quran yang dinyatakan di sini, iaitu surah Al-Qasas ayat yang ke-38. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-38, Fir'aun berkata,
Okey, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya hamanu 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu minal kadhibin. Ini yang diucapkan oleh Firaun bagi menolak setiap yang telah disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada dia. Apa maksudnya? Dia pun berkata kepada para pembesarnya. Dia kata begini, dan Firaun berkata, ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dialog antara Firaun dan juga para pembesarnya yang ada pada masa itu. Dan Firaun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maknanya dia kata, aku tak tahu ada Tuhan bagi kalian ni semua selain daripada aku. Yang patut kalian sembah, yang sepatutnya kalian angkat sebagai Tuhan. Okay, selama ni dia kata dia tak tahu pun ada Tuhan selain dia. Dia maknanya dia ingatkan kepada kaumnya. Kemudian maka dia suruh maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untuk aku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahawa dia termasuk di kalangan orang yang berdusta. So di sini Firaun dia beritahu kepada Haman. Haman ni antara pembesar beliau lah, supaya binakan satu bangunan yang tinggi. Kenapa dia suruh buat sedemikian? Supaya kononnya lah bagi dia dapat naik dan dia nak tengok betul ke Tuhan Musa tu ada. Macam tu kan. Dia kata betul ke Tuhan Musa tu ada? Supaya aku dapat naik di atas tu kan. So aku dapat nampak Tuhan Musa tu macam mana. Jadi ini yang diperintahkan oleh Firaun. Tapi apa pun yang boleh kita kata daripada ungkapan ataupun ucapan Firaun itu tadi, ia sebenarnya adalah bukti kesombongan beliau terhadap apa yang disebutkan oleh Nabi Musa kepada dia, dan dia menolak. Dia tidak mahu menerima apa yang disebutkan, kebenaran-kebenaran yang disebutkan oleh Nabi Musa kepada dia. Jadi dia ada kesombongan dalam diri dia. Maka sebab itu dia sebutkan semua itu tadi, usaha untuk menunjukkan juga bahawasanya dia nak buktikanlah bahawasanya Nabi Musa adalah seorang yang pembohong. Sebab itu dia perintahkan supaya agar rakyatnya dapat melihat kebohongan tersebut. Dan dia juga mengancam, dia juga mengancam sesiapa yang menyembah Tuhan selain dia, maka dia akan benar-benar menjadikan orang itu di kalangan orang yang dipenjarakan. Dan hal itu disebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-23. So nanti boleh rujuk surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-23. Baik, selain daripada surah Al-Qasas ayat 38 yang dinyatakan dalam kitab kita kan, kita ada poin yang ke-9. Dalam poin yang ke-9 ada lagi satu surah yang dibawakan oleh pengarang kitab, iaitu Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya, untuk menunjukkan bahawasanya betapa Firaun adalah orang yang sombong. Dan dalam surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-15 hingga ke-24, tapi saya cuma nak ambil satu saja daripada 15 hingga 24 itu tadi kan, tentang ungkapan kata Firaun yang dia berkata kepada para pembesarnya. Dia kata faqala ana rabbukumul a'la. Di hadapan para pembesarnya dan kaumnya, dia kata aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Okey, faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Saya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Untuk menunjukkan kepada kaumnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk mereka sembah melainkan diri dia. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada poin yang ke-10. Dalam poin yang ke-10 kita dapati apa yang dilakukan oleh Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam. Iaitu dia mengejek. Dia mengejek dan mentertawakan
dah lah tadi kan, dia tak nak terima kebenaran yang dibentangkan oleh Nabi Musa kepada dia. Kemudian dah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, lalu dia mentertawakan Nabi Musa dan apa yang dia bawa serta diri Nabi Musa itu sendiri di hadapan para pembesarnya. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kepada kita dalam surah Az-Zukhruf ayat 46 hingga 47, yang mana Allah berfirman di sini, walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Ketika kami, ni Allah sebutkannya, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Firaun dan para pembesar-pembesar kaumnya. Maka dia, iaitu Nabi Musa AS pun kata kepada Firaun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Firaun, bila dia dengar apa yang disebutkan oleh Nabi Musa itu tadi, apa dia buat? Dia ketawakan. Kenapa dia ketawakan? Sebab dia rasa benda tu kelakar. Sebab selama ni, bagi dia, Tuhan itu hanyalah dia. Kenapa pula tiba-tiba orang ni datang kan? Yang dulu, kalau saya nak ingatkan baliklah kisahnya, yang dia pernah katakan kepada Nabi Musa, dulu dia pernah pungut, dia pernah ambil dia menjadi anak angkat dia. Sekarang, tiba-tiba, lepas beberapa tahun, dia menghilangkan diri kerana dia pernah kan membuat satu jenayah, tiba-tiba datang balik kepada dia, mengaku pula sebagai seorang Nabi, sebagai seorang pesuruh daripada Tuhan seluruh alam. Jadi Firaun dia pun ketawakan satu ungkapan kata yang diberikan oleh Nabi Musa AS itu tadi. Yang mana Allah kata dalam surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-47, Allah sebutkan di sini, falamma ja'ahum biayatina idzahum minha yadhhakun. Iaitu, maka ketika dia, ini Musa datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, maka ketika itu mereka mentertawakannya. Bila Firaun mentertawakan Nabi Musa AS, hal itu juga diikuti oleh para pembesarnya yang ada di situ. Kerana bagi mereka, apa yang dibawakan adalah sesuatu yang tak boleh diterima oleh mereka. Okay? Dan kenapa tak boleh terima? Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita satu logik akal yang dikemukakan oleh Firaun kepada rakyatnya, kepada pembesarnya. Kenapa Musa tu kan, kenapa Nabi Musa tu tak seharusnya kalian terima sebagai pesuruh Tuhannya, pesuruh seluruh alam tu tadi. Ada poin yang diberikan oleh Firaun untuk kononnya lah logik akal supaya mereka ni semua fikir bahawasanya Nabi Musa itu hanyalah manusia biasa yang tiba-tiba datang kemudian saja-saja mengaku sebagai seorang nabi. Apa kata apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, okey, dalam pada surah yang sama, iaitu surah Az-Zukhruf ayat 4 ayat 51 hingga 53. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 51 hingga 53. Allah Taala berfirman, dan dengan maksudnya, dan Firaun pun berseru kepada kaumnya seraya berkata. Okay, bila Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka, kemudian Nabi Musa mengatakan dirinya adalah sebagai seorang pesuruh Allah, bersama dan didatangkan bersamanya dengan mukjizat-mukjizat dan kebenaran-kebenaran untuk mereka terima dan fikirkan. Tetapi kemudian ditertawakan. Lalu apa kata Firaun kepada para pembesarnya? Dia pun kata begini kepada kaumnya. Dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Ini kesombongan dia ya. Kesombongan Firaun. Bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Jadi Firaun kata apa? Mesir ni kerajaan yang begitu gah pada masa itu, ditadbir oleh dia, dikuasai oleh dia, adalah satu kerajaan yang begitu agung bagi dia. Bukankah itu milik dia? Dia suruh para
kaumnya, dia suruh kaumnya semua berfikir, bukankah itu semua adalah milik dia? Kemudian dia beritahu lagi, bukankah sungai-sungai yang mengalir di bumi Mesir itu berada di bawah pemerintahan dia, di bawah milik dia? Kan? Dia tanya kepada para kaum, kepada kaumnya. Dan dia bandingkan apa yang dimiliki tadi tu kan, kerajaan Mesir, sungai-sungai yang mengalir, kekayaan bumi Mesir tu tadi kan, dia bandingkan dengan Nabi Musa. Dia kata apa kepada kaum dia dalam surah Az-Zukhruf pada ayat 51 hingga 53, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa kata Firaun, bukankah aku lebih baik daripada Musa? Bukankah aku lebih baik daripada Musa? Aku memiliki kerajaan Mesir, aku memiliki sungai-sungai yang ada di dalam kerajaan Mesir, semua yang ada dalam kerajaan Mesir itu adalah milik aku. Bukankah itu merupakan satu perbezaan yang begitu ketara antara aku dan Musa tu tadi? Jadi ini persoalan yang diajukan Firaun kepada kaum dia, kepada rakyatnya. Kemudian dia kata begini, bukankah aku lebih baik dari Musa yang hina ini? Dia guna perkataan hina untuk menunjukkan betapa jauhnya taraf antara dia dan Nabi Musa AS. Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Maksudnya bagi dia, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa tentang penciptaan Allah, tentang kebenaran-kebenaran yang disebutkan itu tadi, semua itu adalah keliru. Tidak jelas. Bukankah orang yang aku ni sebagai pemilik kerajaan Mesir, aku ni sebagai pemilik apa yang ada di dalam Mesir itu tadi, lebih baik daripada Musa yang dia kata hina. Kerana apa? Apa yang dia ucapkan sendiri adalah kekeliruan. Lalu dia kata apa lagi? Maka, mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang dari emas? Atau malaikat yang datang bersama-sama dia untuk mengiringinya? Maksudnya, dia suruh pembesar-pembesarnya dan juga rakyatnya ataupun kaumnya pada masa itu berfikir, kalau betul dia ini, Musa ini adalah seorang rasul, seorang nabi, kan? Kalau betul lah dia itu Allah yang utuskan, ada Tuhan selain dia yang utuskan, kenapa? Okay, persoalannya kenapa dia tak dipakaikan dengan gelang emas? Maksudnya pakaian terhormat, pakaian yang bertahtakan emas dan sebagainya dipakaikan kepada dia. Kenapa dia datang dalam keadaan yang hina begitu? Dan persoalannya yang lain, kalau betul dia itu Nabi lah kata, kenapa tak ada malaikat yang datang mengiring dia sebagai pendamping dia? Kenapa dia datang 2 orang saja? Itu pun dengan adik-beradik dia sendiri, iaitu Nabi Harun kan? Maka ini persoalan yang dikemukakan ataupun kita panggil satu persoalan yang sengaja diutarakan oleh Firaun kepada para pembesarnya, kepada kaumnya, agar mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. So di sini kita nampak bagaimana Firaun dia bermain dengan logik akal supaya mereka ni fikir dengan secara logik. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu tadi adalah tak seharusnya diterima. Tetapi kita lihat begini, ketika orang ni kan, kalau dia main dengan logik akal, mungkin di sana ada ruang lain yang boleh kita gunakan untuk kita menolak logik akal itu tadi. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-29 hingga 34. Bila logik akal tadi, sebab mula-mula kita kena ingat, Nabi Musa bila dia datang kepada Firaun, dia beritahu kepada Firaun tentang penciptaan langit dan bumi, tentang nikmat-nikmat yang ada. Ini semua logik akal sebenarnya. Untuk supaya dia fikir, Allah ciptakan langit tadi kan? Penciptaan langit tu tadi, dia cipta ke Allah yang cipta? Pastilah Allah kan yang ciptakan langit. Bagaimana langit itu berada di atas tanpa sebarang tiang. Bagaimana bumi yang ada ni kan, Masya Allah tabarakallah, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, air yang mengalir, dipenuhi dengan nikmat-nikmat yang ada untuk kita makan.
yang mana ada haiwan ternak untuk kita jadikan sebagai bahan makanan kita. Dan semua itu bukankah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini logik akal. Yang pada awalnya, bila Nabi Musa datang kepada dia, Nabi Musa bentangkan semua itu. Dan Fir'aun, bila dia tolak semua apa yang dibentangkan oleh Nabi Musa itu tadi kan, dia juga menggunakan logik akalnya. Dengan apa? Dengan menghina. Dengan menghina Nabi Musa alaihissalam. Tentang Nabi Musa itu tidak memiliki satu apa pun. Seorang yang hina, tidak memiliki satu kekuasaan pun, kekayaan pun, datang tiba-tiba mengaku sebagai Nabi dan suruh sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah mulanya Nabi Musa alaihissalam tunjukkan kepada dia dengan mukjizat. Yang kalau kita kata mukjizat ni, dia selalunya di luar daripada logik akal kita. Yang mencari adat lah kalau dalam bahasa Melayu tu kan. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Sesuatu yang di luar daripada logik akal. Yang tak tergambar dengan logik akal kita, perkara itu boleh berlaku. Jadi inilah permintaan Nabi Musa untuk tunjukkan kepada Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29 hingga 34. Lalu di sini kalau nak rujuk pada kitab muka surat 390 pada poin kita yang ke-12. Allah menuturkan kisah dialog Fir'aun bersama Musa alaihissalam. Yang mana maksudnya di sini, dia Fir'aun berkata, "Sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara." Jadi dia ancam Nabi Musa, kalau engkau sembah Tuhan selain aku masukkan kau dalam penjara. Kemudian Nabi Musa pun kata kepada dia begini, apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata? Jadi Nabi Musa tanya pada dia, kalau aku boleh tunjukkan kepada engkau bukti yang nyata, bukti lain, adakah engkau akan masukkan aku dalam penjara? Jadi Fir'aun kata kepada dia, tunjukkan satu bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar. Jadi Fir'aun kata, okey, tunjukkan bukti lain. Bukti yang kau kata nyata itu tadi, kalau engkau betul-betul orang yang benar. Jadi ini kata Fir'aun. Jadi apa kata Nabi Musa? Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi ular besar yang sebenarnya. Nabi Musa, Allah berikan kepada dia dengan mukjizat. Tongkat yang boleh bertukar menjadi ular yang besar. Kemudian, dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang yang melihatnya. Okay? Dan dia, Fir'aun berkata para pemuka di sekelilingnya. Dan bila Fir'aun dia lihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu tadi, yang mana ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ternyata tongkat itu berubah menjadi ular yang betul. Ular yang betul-betul ni, bukan ular yang bidik-bidik lah kan. Dia bukan hanya igauan mata kita, tetapi ular yang sebenar-benarnya. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya daripada sakunya, daripada bajunya tadi kan. Ternyata keluar kilauan daripada tangannya itu tadi. Dan hal ini sebenarnya bila Fir'aun dia nampak tu kan, ada ketakutan dalam hati dia, ada kegentaran dalam jiwa dia bila dia melihat tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang keluar cahaya bagi orang yang melihat tu tadi. Dan bila Fir'aun nampak kedua-dua mukjizat itu tadi, apa kata Fir'aun? Masih lagi dia tidak boleh menerima kebenaran. Bahkan dalam hal itu dia menuduh Nabi Musa dengan satu gelaran. Apa kata dia? Inna haza la sahirun alim. Ini, iaitu Musa ini, pasti seorang ahli sihir yang begitu handal, yang begitu pandai. Jadi ini tuduhan dia. Bila dia nampak perkara-perkara kebenaran tadi kan, dia tak boleh terima. Kemudian dia bahkan menuduh Nabi Musa sebagai ahli sihir yang handal. Kemudian kita lihat pada apa yang dia katakan kepada para pembesarnya. Okey, kita lihat pada surah
Pada surah mana? Okay, pada surah mana tadi saya, pada surah Asy-Syu'ara. Okay, pada surah Asy-Syu'ara, pada poin kita yang ke-14 di situ, muka surat 392 ya. Okay, saya lompat terus pada muka surat 392. Firaun meminta pendapat para pembesarnya tentang apa yang dilakukan tentang apa yang akan dia lakukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi bila dah nampak mukjizat, dua mukjizat tadi kan, kemudian dia tolak, tak boleh terima kebenaran. Lalu dia kata kepada para pembesarnya ini merupakan sihir. Ataupun dia kata Nabi Musa itu adalah ahli sihir yang betul-betul handal. Dan dia minta kepada para pembesarnya di situ pada surah Asy-Syu'ara ayat 34 hingga 35. Okey, pada ayat 34 hingga 35. Apa lain? Okey, pada ayat 29 hingga 37. Iaitu qala la in ittakhazta ilahan ghairi. Itu saya dah baca tadi. Bila dah bertukar. Okey, yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun? Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin ya'tuka bikulli saharin alim. Maaf tadi ada sedikit kegenjutan. Dia gini, bila Firaun beritahu, bila dia nampak tadi kan dua mukjizat tersebut, dan dia kata ini merupakan satu perbuatan sihir yang dilakukan oleh ahli sihir yang handal. Yang mana dia kata, kenapa Nabi Musa alaihi salam buat sedemikian ialah tujuannya untuk mengeluarkan kalian daripada bumi kalian. Dia tuduh lagi Nabi Musa ni sebagai orang yang belajar ilmu sihir, ada sihir itu tadi kan, supaya dia dapat kekuasaan di bumi Mesir. Dia dapat tentera yang ramai, dia dapat pengikut yang ramai. Jadi dengan tujuan dapat keluarkan orang-orang atasan ini daripada negeri Mesir. Ini tuduhan Firaun kepada Nabi Musa alaihi salam. Walaupun dia dah nampak tadi kan dengan mukjizat tersebut. Dan dia pun tanya kepada para pembesarnya, maka kerana ini apakah yang kamu anjurkan? Jadi kerana tujuan Nabi Musa adalah untuk mengeluarkan para pembesar itu daripada bumi Mesir, Firaun pun tanya kepada mereka, jadi apa yang kalian sarankan untuk kita lakukan terhadap orang ini? Maka mereka pun kata di sini ya, mereka kata qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin ya'tuka bikulli saharin alim. Ini kita panggil sebagai satu permulaan kisah. Nanti kita akan bincangkanlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam bertarung dengan ahli sihir Firaun. Yang mana dia kata begini, mereka pun menjawab tentang apa yang ditanya oleh apa yang ditanya oleh Firaun itu tadi. Maka mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya. Iaitu kita tahan sementara Musa dan juga saudaranya iaitu Harun, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan penyihir. Nescaya mereka akan mendatangkan semua penyihir yang pandai kepadamu. Jadi mereka ni tujuan mereka nak tahan Nabi Musa dan juga Nabi Harun ialah supaya mereka dapat masa untuk kumpulkan semua ahli sihir yang handal di bumi Mesir dan dapat mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Okay, so itu nanti kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang. Sebab saya takkan sambung lagi lah perbincangan itu kan, nanti masa kita lebih panjang. Cuma sebagai penutup kepada perbincangan kita untuk bulan ini. Okey. Apa yang boleh kita ambil hikmah, ibrah itu pengajaran dan hikmah daripada perbincangan kita tadi tentang ucapan-ucapan Firaun dan bagaimana dia berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Satu ya,
saya nak katakan di sini. Pertama, tentang kesombongan. Bagaimana sikap sombong seseorang ianya mampu membawa kepada perkara-perkara yang lebih dahsyat. Firaun, Nabi Musa datang kepada dia. Nabi Musa beritahukan kepada dia tentang apa? Tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang perkara-perkara yang boleh mengingatkan dia tentang ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan dia. Dan dia itu sendiri adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Tapi kesombongan dia menolak semua itu tadi. Kan? Kesombongan dia menolak semua itu tadi. Dan kesombongannya juga yang menyebabkan dia merasa dirinya adalah lebih besar dan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Sebab tu saya kata tadi, bila kita sombong, kita akan buat perkara-perkara yang lebih dahsyat. Yang mana ia bermula daripada kesombongan. Puncanya adalah kesombongan. Sebab itu, ada kan dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah man kana fi qablihi misqal zarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang mana ada sekecil zarrah, sedikit pun, sekecil biji sawi dalam hatinya dengan kesombongan. Saya nak ringkaskan hadis ini. Akhir daripada hadis itu, penghujung hadisnya, Nabi sebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang sombong tu tadi, yang tidak boleh digelar sebagai penghuni syurga. Bahkan Allah masukkan dia dalam api neraka walaupun ada sedikit daripada kesombongan. Kalau kita nak lihat Firaun tadi, dia bukan sikit tau. Kesombongannya, besar. Besar sangat-sangat. Sebab itu dia sampai berani mengangkat dirinya ke tahap Tuhan. Okey? Kalau dah tahap yang sedemikian, maka azabnya juga dahsyat yang akan Allah timpakan kepada dia. Sedangkan Nabi kata, kalau kita ada sikit pun sahaja daripada kesombongan itu tadi, Allah akan takkan masukkan kita ke dalam syurga dia. Dan di sini Nabi sebutkan ada dua ciri yang dimiliki oleh orang yang sombong. Dan dua ciri itu juga dimiliki oleh Firaun. Nabi kata apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah engkau menolak kebenaran dan juga engkau meremehkan orang lain. Bukankah Firaun dia menolak kebenaran? Betul tak? Firaun dia menolak kebenaran kan? Daripada apa yang dah kita bincangkan tadi, Nabi Musa AS datang kepada dia, tunjukkan kepada dia dengan mukjizat. Okey, dengan mukjizat. Yang Nabi Musa yang dia pesan yang dia ancam Nabi Musa, dia kata kalau engkau sembah Tuhan selain aku akan masukkan engkau ke dalam penjara. Dan Nabi Musa kata kepada dia, adakah engkau akan melakukan sedemikian kalau sekiranya aku dapat tunjukkan kepada engkau dengan sesuatu yang boleh, kebenaran yang boleh engkau terima. Dan dia kata, okey, tunjukkan. Dan Nabi Musa tunjukkan apa? Mukjizatnya, tongkat itu boleh berubah menjadi ular yang besar. Dan bila dikeluarkan tangannya menunjukkan ada cahaya. Okey, bagi orang yang melihat tangannya itu tadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun, adakah dia boleh menerima? Tidak kan? Bahkan dia menolak kebenaran itu. Kerana apa? Kesombongan dia yang telah menguasai diri dia. Okey? Dan kedua Nabi sebut apa? Tentang batarul haqqi wa ghamtun nas. Meremehkan orang lain. Dalam kisah yang kita bacakan tadi kan, dalam kisah yang dah kita bincangkan tadi, kita dapati Firaun dia meremehkan Nabi Musa AS. Ini bukti dia sombong. Bila Nabi Musa AS tunjukkan dengan mukjizat, bentangkan dengan kebenaran, dia kata apa kepada para pembesarnya dan kaumnya? Dia adalah seseorang yang memiliki kerajaan Mesir. Dia ada sungai-sungai itu semua yang ada, segala khazanah lah dalam bumi Mesir itu adalah milik dia. Kalau nak dibandingkan dengan Nabi Musa tu ada apa? Dia nak cakap gitu. Bukankah ini namanya kita meremehkan orang lain? Kenapa Firaun lakukan sedemikian? Kerana dia sombong. Dan kesombongannya itu yang menyebabkan dia meremehkan Nabi Musa AS. Bahkan dia mentertawakan kan
apa yang Nabi Musa alaihi salam bawa? Bila Nabi Musa datang kepada dia, cakap kepada dia bahawa dia adalah Rasul yang diutuskan oleh Tuhan semesta alam, adakah dia nak fikirkan? Tidak. Kerana apa? Dia sombong. Dan kesombongannya menyebabkan dia meremehkan dengan mentertawakan Nabi Musa alaihi salam. Jadi jangan jadi orang yang sombong sebagaimana Firaun. Ia merupakan perkara yang dilarang oleh Nabi. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, kalau kita rujuk dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Luqman ayat ke-18. Apa kata Allah? Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh angkuh. Ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tak suka orang yang sombong, orang yang membanggakan dirinya. Dan Firaun memiliki sifat dan sikap yang sedemikian. Maka di sini kita sebagai seorang muslimah tidak boleh meletakkan kesombongan pada diri kita. Tak boleh. Kerana ia larangan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan kita kena ingat Nabi pesan tentang sifat ahli neraka. Dan saya nak ambil ini sebagai penutup kepada perbincangan kita pada malam ini. Iaitu Nabi pesan kepada kita. Iaitu Nabi kabarkan kepada para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kata apa? Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Tidakkah pernah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni neraka? Dan Nabi sebutkan tentang penghuni neraka itu siapa? Nabi sebutkan dengan 3 ciri. 3 ciri ini kan, Nabi kata apa? Sekejap ya. Hilang pula. Okey. Nabi kata, kullu utullin jawazin mustakbirin. Semua mereka yang disebut sebagai ahli neraka ataupun yang tergolong di kalangan ahli neraka adalah orang yang mempunyai sifat dan sikap yang keras. Okey? Sifat dan sikap yang keras dan kasar. Itu ada pada Firaun kan? Tak dapat kita sangkal lagi. Sifat keras, sifat kasar ada pada Firaun. Kemudian Nabi sebut utullin jawazin. Jawazin ni maksudnya orang yang tamak, yang rakus. Itu juga ada pada Firaun. Dia tamak dengan kekuasaan dia. Dia takut kekuasaan dia akan hilang. Sebab itu walaupun datang kebenaran kepada dia, dia apa? Dia menghasut rakyatnya, menghasut para pembesarnya supaya dengan dia. Kerana apa? Dia bimbang. Kalau Nabi Musa dipercayai sebagai orang yang benar, dia akan hilang kekuasaan dia. Jadi dia jadi orang yang rakus, orang yang tamak. Dan Nabi sebut, orang yang rakus, orang yang tamak, dia di kalangan ahli neraka. Dan terakhir Nabi sebut, wa mustakbir. Dan orang yang sombong. Orang yang sombong, dia tak masuk dalam syurga, sebagaimana yang Nabi sebutkan, yang saya dah sebutkan tadi, dalam hadis riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah orang yang mana dalam hatinya ada sekelumit kecil daripada kesombongan. Dan orang yang sombong tempatnya adalah di dalam neraka Allah Azza wa Jal. Dan diberikan dengan azab yang dahsyat kepada dia. Okay? So daripada perbincangan malam ini, yang boleh kita ambil ibrahnya, pengajarannya, ialah jangan kita jadikan diri kita orang yang sombong atas alasan apa sekalipun. Okay? Atas alasan apa sekalipun. Jaga diri kita baik-baik. Jaga hati kita baik-baik. Supaya kita ni terhindar. Kan, bila kita baca Al-Quranul Karim, bila kita baca hadis Nabi SAW, ia merupakan peringatan yang begitu kuat untuk diri kita, okay? Peringatan yang begitu mantap untuk diri kita, agar kita menjadi muslimah yang benar-benar tawaduk,
yang benar-benar menjadi orang yang tidak meremehkan orang lain dan tidak menjadi orang yang menolak kebenaran. Kalau kita ada semua sifat-sifat dan sikap itu, bermakna kita ni adalah orang yang menjauhkan diri kita daripada syurga Allah dan mendekatkan diri kita kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Baik, hingga itu sahaja Muslimah untuk perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada perbincangan-perbincangan yang berikutnya pada lain-lain sesi. Saya tutup perbincangan kita malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.